Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Syazwani binti Abdul Rahim. Saya Nur Kristina binti Muhammad Jamil dan rakan saya Nur Nazurah Nadia binti Jabri dari kumpulan 9 akan membentangkan hasil kajian kami mengenai ideologi pasca moden terhadap akidah umat Islam. Agenda kami pada hari ini adalah yang pertama, kami akan menerangkan tentang pendahuluan. Yang kedua, kami akan menerangkan tentang cabaran pasca moden terhadap akidah umat Islam, iaitu terdiri daripada menolak kebenaran, menentang keagamaan, moral bersifat personal dan individualistik dan fahaman liberal. Dan yang terakhir adalah cadangan dan kesimpulan cabaran pasca moden terhadap akidah umat Islam. Jadi, kita masuk kepada agenda pertama kita iaitu pengenalan pasca moden. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah, manakala moden pula bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru, cara baru dan mutakhir. Menurut Zakaria Stapa, pasca moden adalah fahaman yang bersifat anti-Tuhan atau anti-agama. Ini kerana fahaman ini merupakan fahaman yang lanjutan atau edisi baru terhadap fahaman sekularisme barat moden. Pasca moden merupakan aliran pemikiran yang mempersoalkan tentang andaian asas falsafah barat zaman moden, di mana ia adalah kesan ketidakpuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dianggap gagal dan tidak seimbang. Ini kerana fahaman itu dikatakan hanya menekankan akal fikiran semata-mata, sedangkan manusia terdiri daripada jasmani, rohani, emosi dan intelek. Fahaman modernis ini merupakan fahaman yang dibawa oleh ahli falsafah Enlightenment yang menekankan betapa pentingnya akal fikiran yang rasional dan ilmu sains dan kaedah saintifik. Mereka yakin bahawa mereka dapat mencipta sesuatu kejayaan berdasarkan kemanusiaan dan bukan lagi atas dasar keagamaan. Seterusnya, saya akan membentangkan cabaran pasca moden terhadap akidah umat Islam yang pertama, iaitu menolak kebenaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa pasca moden ini merupakan fahaman atau pemikiran yang menolak fahaman modernis. Menolak kebenaran di sini membawa maksud bahawa mereka yang mengamalkan fahaman ini tidak mempercayai akan sesuatu perkara itu. Malah, ia juga turut memperagui akan sesuatu perkara tersebut. Fahaman yang menimbulkan keraguan pada kebenaran ini jelas merupakan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ia dapat dibuktikan dengan apa yang dimaksudkan dengan akidah umat Islam itu sendiri, di mana akidah menurut Islam ialah suatu kepercayaan yang teguh di dalam hati seseorang terhadap rukun iman seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menimbulkan sebarang keraguan. Sebagai contoh, seseorang Muslim dikehendaki mempercayai kesemua rukun iman yang telah ditetapkan tanpa sebarang keraguan. Tidak dinafikan bahawa umat Islam pada hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran yang semakin hebat dalam mempertahankan akidah mereka. Sekiranya seorang Muslim mempunyai fahaman menimbulkan keraguan pada kebenaran ini, mereka akan meragui bahawa Tuhan itu wujud serta menolak kebenaran dengan mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud.
Kita dapat lihat bahawa fahaman ini jelas terpesong dengan ajaran Islam. Ini kerana mempercayai Tuhan merupakan fitrah seseorang Muslim. Jika orang Islam menolak akan kebenaran Islam, ia boleh merosakkan iman mereka, malah lebih dibimbangi mereka akan mengikuti jalan yang sesat. Seperti yang kita dapat lihat di negara Malaysia ini, isu pertukaran agama semakin menjadi ikutan umat Islam yang kurang didikan agama terutamanya. Punca berlakunya murtad ini adalah kerana mereka menolak akan kebenaran wujudnya Tuhan. Mereka percaya bahawa Islam hanyalah rekaan sekumpulan manusia semata-mata. Walaupun mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam agama Islam serta ajaran Islam, sifat mereka seolah-olah bukan beragama Islam. Cabaran seterusnya adalah menentang agama atau anti-agama. Seperti yang kita tahu, fahaman pasca moden ini mempunyai sikap yang tidak peduli tentang kehilangan sejarah, jati diri, agama dan tradisi. Mereka beranggapan bahawa setiap agama mempunyai kedudukan yang sama menurut perspektif penganut agama masing-masing. Fahaman ini jelas sekali menolak agama serta nilai-nilai murni, malah mereka juga mengamalkan amalan yang bercanggah dengan ajaran agama. Sebagai contoh, mereka hanya menjadikan fahaman rasional dan kebendaan sebagai panduan hidup mereka. Mereka percaya bahawa akal hanya bertindak berdasarkan fikiran yang rasional sahaja. Fahaman ini wajarlah dikritik oleh penganut agama. Bukan sahaja penganut agama Islam, malah semua penganut termasuklah dari agama Hindu dan agama Buddha. Ini kerana menurut pandangan agama, aspek kerohanian juga penting di dalam kehidupan. Bukan sahaja hanya bergantung kepada akal atau fikiran yang rasional sahaja. Sebagai umat Islam, ketauhidan kepada Allah merupakan tunggak pegangan dalam kehidupan. Malah, kepercayaan kepada Tuhan merupakan fitrah seseorang Islam. Bagi mempunyai kehidupan yang bahagia dalam meneruskan kelangsungan hidup di dunia, jiwa beliau perlulah mempunyai jiwa yang beragama. Masyarakat pada hari ini tidak lagi menggunakan nilai agama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Malah, sebaliknya mereka menggunakan akal dan kemahuan sendiri dan keinginan sebagai rujukan mereka. Sebagai contoh, jika seseorang Islam mempunyai fahaman yang menentang isu ketuhanan, ini bermakna beliau juga tidak lagi percaya terhadap kewujudan Allah dan tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kehidupan mereka. Hal ini jelas bahawa fahaman beliau telah bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mereka percaya bahawa akal fikiran mereka sudah cukup untuk menentukan jalan hidup mereka. Walau bagaimanapun, tanggapan itu sudah tentu tidak benar kerana akal fikiran manusia adalah terbatas. Semakin hari, semakin ramai rakyat Malaysia yang berani menyuarakan hak mereka sebagai seorang manusia untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa pegangan akidah umat Islam di Malaysia pada hari ini semakin longgar kerana mereka sanggup berpaling daripada ajaran Islam. Sebagai yang kita tahu, Allah telah mengurniakan akal fikiran kepada kita untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Walaupun akal fikiran manusia ini boleh menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mempunyai daya kreativiti yang luas dan unik, keupayaan akal fikiran mereka masih terbatas. Jika seseorang Muslim mempunyai perasaan ragu-ragu terhadap sesuatu perkara, maka hendaklah beliau mengkaji dan mencari kebenaran tersebut di jalan yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazra Nadia binti Japri akan membentangkan tentang ciri yang seterusnya, iaitu moral bersifat personal dan individualistik, dan ciri yang terakhir adalah fahaman liberal. Apa yang dikatakan moral bersifat personal dan individualistik ini adalah ciri pasca moden. Hal ini demikian kerana golongan pasca moden beranggapan bahawa agama tidak berperanan dalam sesuatu pembangunan moral dan moral setiap orang adalah berbeza-beza dan hanya milik dirinya sendiri sahaja. Ini kerana mereka menganggap bahawa tiada agama yang benar dan juga kebenaran yang mutlak. Maka hujah seseorang adalah dianggap palsu. Hal ini jelas sekali ianya bercanggah dengan fahaman agama Islam dan seterusnya akan menyebabkan kerosakan akidah umat Islam. Jika moral yang dikenakan oleh pihak lain sama ada dari agama dan juga seseorang yang lain, mereka akan mendakwa semua kebenaran itu mestilah ditolak dan tidak boleh dipercayai, sedangkan moral yang dibawa itu memiliki kebenaran yang mutlak. Seterusnya, punca yang kedua adalah moral budaya barat yang diperkenalkan secara meluas pada era pasca moden di seluruh negara dengan adanya perkembangan ICT. Seperti yang kita lihat, perubahan drastik dalam kehidupan manusia pada masa kini membawa kesan negatif terutamanya kepada generasi yang baru membangun dengan memperkenalkan moral budaya barat yang dianggap satu keseronokan, sedangkan ianya boleh merosakkan akidah seseorang umat Islam. Pandangan barat mengatakan bahawa gelombang teknologi maklumat iaitu IT pada masa kini sudah memasuki fasa akhir gelombang ketiga yang bermula seawal tahun 1950-an. Di samping itu, perkembangan global dari segi nilai, sosial budaya, ideologi serta pemikiran menerusi komunikasi, amalan dan tindakan dapat diwujudkan melalui teknologi maklumat komunikasi yang membawa gerakan antarabangsa pada era pasca moden. Seterusnya, kesan daripada moral bersifat personal dan individualistik adalah yang pertama, pendidikan moral masyarakat Melayu masa kini bersifat tidak tentu arah dan cacah marba dan ia boleh merosakkan akidah seseorang sehingga boleh berlakunya sumbang mahram. Kenapa ia dikatakan masyarakat masa kini bersifat tidak tentu arah dan cacah marba? Hal ini kerana pendidikan moral tidak berasaskan akhlak Islam dan hanya berasaskan rule-oriented morality. Contohnya, dengan pengaruh media massa dalam menyebarkan unsur-unsur negatif, iaitu laman web seperti World Wide Web dan Bulletin Board Service menyiarkan pornografi yang dijalankan secara meluas di persada dunia akan menyebabkan seseorang itu berasa seronok dan tidak berdosa melihat benda-benda yang dilarang dalam Islam, serta menjadi ketagih yang boleh menyebabkan iman dan akidah seseorang itu menjadi rosak. Hal ini kerana kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan moral berasaskan Islam serta kesedaran terhadap konsep dan jati diri Islam yang tidak jelas, yang kita selalu digemparkan dengan berita tentang bayi didera, ayah merogol anak sendiri, anak memukul ibu atau bapa dan banyak kes lagi yang menyebabkan moral seseorang. Kes-kes seperti ini dianggap satu kesalahan besar sehingga meragut nyawa individu yang tidak bersalah. Hal ini sudah terang lagi bersuluh. Ia berkait rapat dengan nilai moral seseorang individu tersebut yang lemah apabila mereka beranggapan bahawa kebahagiaan hidup diukur dari keuntungan kebendaan dan pendidikan moral yang bersifat peribadi. Tegasnya, moral bersandarkan Islam amat perlu dalam pembentukan nilai moral seseorang individu supaya mereka tidak terlalu mengikut nafsu, malah mendapat berfikir dengan jelas yang mana betul dan yang mana salah dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Justru itu, jelaslah bahawa Islam merupakan agama yang benar dalam menyelesaikan masalah manusia. Islam juga adalah agama yang fitrah yang amat bersesuaian dengan asal kejadian manusia itu. Seperti sabda Rasulullah SAW mafhumnya, sebaik-baik manusia di kalangan kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Kemoralan Islam adalah bersandarkan keyakinan seseorang itu tentang kewujudan Allah serta segala sifat-sifatnya yang boleh memelihara akidah seseorang Islam itu. Tegasnya, moral agama Islam yang dibentuk ini amat berkesan dan kukuh. Ia penting dan bermula dengan pemahaman masyarakat terhadap hubungan dan taraf letaknya di antara manusia dengan Tuhan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran bahawa manusia itu adalah hamba kepadanya dan wajib menunaikan apa sahaja perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
Ini jelaslah untuk memastikan akidah umat Islam sentiasa terpelihara. Contohnya, Sayyidatina Aisyah mengakui bahawa Rasulullah SAW sebagai manusia yang teramat mulia akhlaknya berpekertikan Al-Quran. Baginda juga pernah bersabda tentang misi dan tujuan kehidupan baginda yang berbunyi, "Sesungguhnya aku tidak diutuskan melainkan untuk memperelokkan akhlak yang mulia." Ciri yang seterusnya adalah fahaman liberal. Aliran pemikiran golongan pasca moden telah menerbitkan arus pemikiran liberal di samping dahulu. Maksud liberal yang diperkenalkan oleh Thomas Hobbes buat pertama kalinya mengatakan, liberal bermaksud kebebasan dalam falsafah politik moden menerusi teori politiknya yang berhubung dengan kontrak sosial. Hal ini dikatakan pemikiran ini sangat optimistik, bertenaga dan berfalsafah pada era pasca moden. Golongan pemikiran Islam liberal lebih cenderung menolak syariat Islam sebagai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka menganggap bahawa hukum Islam merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dikritik dan menafikannya secara terang-terangan serta tidak boleh diukur keberkesanannya berdasarkan pemikiran yang bersifat terhad. Golongan ini tidak memahami dan gagal membezakan antara syariat dan fiqh dengan menekankan kebebasan memberi pendapat dan menentukan fikiran mereka menolak suara ulama. Fahaman ini telah tersebar dengan luas apabila wujudnya rangkaian internet di serata dunia yang dilakukan oleh ideologi pasca moden yang berpaksikan nilai kemanusiaan tanpa wujudnya konsep yang berteraskan Islam. Dunia tanpa sempadan telah menyebabkan Barat telah mengambil alih dalam membangkitkan kebendaan dan kemodenan pada masa kini. Mereka telah bermatlamatkan gaya hidup yang hanya memberikan keseronokan dan kebebasan sehingga menyebabkan nilai agama semakin jauh dalam pembangunan arus kemodenan yang pesat. Hal ini telah menyebabkan nilai agama semakin jauh dalam pembangunan arus kemodenan yang pesat. Justru itu, jelaslah bahawa fahaman liberal pada era pasca ini menggunakan sandaran kepada Islam, sedangkan fahaman mereka amat bercanggah dengan Islam supaya mereka mendapat sokongan dari orang Islam. Oleh itu, pemantapan akidah seseorang itu perlu diterapkan dalam diri supaya akidah sentiasa terpelihara dan tidak sedang dipengaruhi oleh gaya barat. Dan fahaman liberal yang datang di pasca moden ini tidak senang dipengaruhi dan juga dapat dielakkan daripada terus berkembang di negara ini. Seterusnya, yang terakhir adalah cadangan dan kesimpulan. Pasca moden adalah fahaman yang bersifat anti-agama atau anti-Tuhan kerana pasca moden ialah lanjutan daripada edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Oleh itu, peneguhan dan penerapan akidah seseorang mestilah dimulakan sejak kecil, iaitu seperti melentur bulur biarlah dari rebungnya, di mana ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting di rumah dalam menerapkan nilai-nilai rohani dalam diri anak mereka. Seterusnya, pengajaran di peringkat sekolah yang dilakukan oleh guru-guru amat penting dan menekankan topik-topik yang berkaitan dengan penerapan akidah di dalam pembelajaran mereka. Ketiga adalah perbanyakkan ceramah atau kelas-kelas tentang keagamaan di surau atau masjid-masjid. Hal ini demikian dapat memberikan sedikit sebanyak kesedaran kepada masyarakat kini tentang kepentingan menjaga akidah serta mereka dapat mengenal pasti sama ada benda yang benar dan benda yang salah. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada ciri pasca moden ini adalah penggunaan sains dan teknologi haruslah selari dengan pegangan akidah supaya ianya tidak melanggar segala syariah yang telah ditetapkan. Seterusnya, pegangan akidah yang teguh dapat menyuntik semangat juang yang tinggi dalam diri seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan maruah diri dan agama. Ia amat diperlukan dalam diri seseorang ummah memandangkan dalam era pasca moden ini, kebanyakan masyarakat lebih mempercayai apa yang ada di depan mata mereka berbanding Al-Quran dan hadis menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara masyarakat. Akhir sekali, mempercayai rukun Islam dan rukun iman adalah penting dan akhlak yang baik perlu diterapkan dalam diri seseorang supaya akidah sentiasa terpelihara. Jelaslah bahawa di sini, setiap ummah dipersiapkan dengan jati diri yang kukuh serta akidah yang mantap. Mereka tidak akan senang mempercayai sesuatu fahaman walaupun dilanda bandai yang besar secara tiba-tiba, seperti yang berlaku dengan kehadiran fahaman pasca moden pada masa kini yang boleh mempengaruhi kerosakan akidah serta memecah belahkan masyarakat kerana persefahaman fikiran. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.